Apa itu delusional disorder atau dikenali sebagai gangguan delusi? Delusi atau juga dipanggil hayalan adalah keadaan apabila seseorang itu tidak dapat membezakan antara realiti dan juga fantasi. Walaupun banyak bukti menunjukkan bahawa pemikiran mereka hanyalah angan-angan, seorang yang menghayalkan akan mengalami kesukaran untuk mengakuinya dan masih mempercayainya adalah benar. Hayalan yang dialami pada umumnya masih berkaitan dengan situasi yang mungkin berlaku dalam kehidupan sebenar kita ataupun kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, hayalan terhadap kita merasakan diri kita diracuni oleh orang, kita diikuti oleh seseorang, tetapi setiap pesakit mungkin mengalami hayalan yang berbeza-beza ataupun delusi yang berbeza-beza. Risiko morbid sepanjang hayat gangguan delusi dalam penduduk umum telah dianggarkan terdiri daripada 0.05 hingga 0.1%. Berdasarkan data daripada pelbagai sumber termasuk pendaftaran kes, siri kes dan sampel yang berasaskan populasi. Menurut DSM-5, kelaziman seumur hidup gangguan delusi ini kira-kira 0.02% sahaja. Tanda-tanda gejala gangguan delusi, selalunya tanda-tanda tu dia tidak pelik ataupun tidak aneh untuk diri kita. Sebab kebanyakan tanda-tanda tu benda yang berlaku dalam kehidupan sebenar kita, dan benda tu kadang-kadang bukan realiti, tetapi dia adalah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Tanda-tanda yang pertama adalah rasa diambil kesempatan oleh orang lain terhadap kelemahan diri sendiri. Rasa diambil kesempatan bermakna seseorang merasakan seolah-olah kelemahan mereka digunakan terhadap mereka dan untuk kepentingan orang lain. Antara jenis gangguan delusi yang berbeza boleh dikaitkan dengan hayalan penganiayaan. Gejala ini juga boleh menyebabkan kebimbangan yang berlebihan. Oleh itu boleh mengakibatkan kesan fizikal seperti ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian, tenaga saraf berpeluh dan sakit kepala. Kesan daripada tingkah laku ini diambil kesempatan termasuk kebimbangan, trauma, kemurungan, kesukaran untuk mempercayai orang lain dan ketidakupayaan untuk membentuk atau mengekalkan hubungan yang baru. Tanda yang kedua adalah menyimpan dendam. Menahan dendam sepanjang masa merujuk kepada satu gejala gangguan delusi penganiayaan di mana seseorang individu cenderung untuk lebih memikirkan perasaan dendam atau marah berbanding orang lain. Kesan fizikal daripada menyimpan dendam termasuk kemarahan, tahap tekanan yang lebih tinggi, masalah jantung, tekanan darah tinggi dan juga imuniti yang rendah dan keradangan. Sebaliknya, kesan tingkah laku mungkin termasuk tingkah laku yang agresif, kebimbangan, kemurungan dan emosi yang tidak stabil. Tanda yang ketiga adalah mementingkan kesetiaan dan kebolehpercayaan rakan. Mengambil berat tentang kesetiaan atau kebolehpercayaan rakan merujuk kepada perasaan negatif bahawa rakan anda mungkin tidak tulen kepada anda seperti yang anda fikirkan. Tidak perlu dikatakan meragui kesetiaan atau kebolehpercayaan rakan anda tanpa mempunyai sebarang bukti boleh menyebabkan anda bimbang secara berlebihan dan malah menolak mereka, yang boleh menyebabkan kekurangan rangkaian sokongan. Kesan fizikal mungkin termasuk tekanan darah tinggi, keletihan, pernafasan yang cepat, menggeletar dan berat badan yang tidak sihat. Sebaliknya, kesan tingkah laku mengambil berat tentang kesetiaan rakan ialah penghasilan sosial, harga diri yang rendah, kebimbangan dan pandangan negatif dalam kehidupan. Ini adalah beberapa tanda dan juga gangguan delusi yang boleh kita kenal pasti dan kita lihat pada pesakit yang mengalami gejala gangguan delusi. Terdapat faktor tertentu yang boleh menyumbang kepada peningkatan kebarangkalian untuk mengalami hayalan delusi ataupun gangguan delusi. Faktor risiko untuk gangguan delusi ialah mempunyai saudara mara dengan gangguan gejala delusi atau skizofrenia boleh menjadikan seorang lebih mudah mengalami hayalan. Ini menunjukkan potensi faktor risiko genetik untuk gangguan itu. Faktor risiko yang kedua adalah umur lanjutan.
Biasanya gejala delusi ini terkena pada orang yang berumur 40 tahun ke atas dan mempunyai masalah pada zaman lampau mereka. Faktor yang ketiga adalah penghasilan sosial. Apabila seseorang ini mengalami gangguan gejala delusi, mereka lebih cenderung untuk bersendirian dan menghabiskan masa dengan seorang diri dan mereka kurang bergaul dengan orang lain. Mengubati gangguan delusi adalah sukar kerana kebanyakan orang yang hidup dengan keadaan ini menolak rawatan atau memulakannya tetapi tidak berpegang padanya. Kebanyakan orang yang mempunyai gejala tersebut, mereka punya kehidupan berfungsi secara baik dan mereka tidak mengalami apa-apa tekanan yang boleh mengganggu kehidupan seharian mereka. Rawatan untuk gangguan delusi biasanya melibatkan penggunaan ubat antipsikotik dan terapi biasa. Psikoterapi boleh membantu seorang individu belajar mengenali kepercayaan yang salah. Terapi tingkah laku membantu pesakit menetapkan matlamat dan mengambil tindakan yang positif untuk mengubah corak pemikiran palsu mereka dan mengakibatkan tingkah laku yang negatif. Terapi keluarga juga boleh membantu ahli keluarga mengetahui lebih lanjut tentang keadaan dan cara menyokong orang yang mereka sayangi. Prognosis untuk gangguan delusi berbeza-beza bergantung kepada kesediaan individu untuk mengenalikan delusi dan mendapatkan rawatan. Ini adalah penyakit kronik yang cenderung berterusan, tetapi kebanyakan orang tidak mengalami gangguan yang serius kerananya. Rawatan membantu mengurangkan gejala, tetapi walaupun tanpa rawatan, ramai orang menjalani kehidupan yang sihat dan juga produktif. Seterusnya kita pergi bagaimanakah rawatan delusi ini didiagnosiskan oleh seorang doktor ataupun pakar kesihatan mental. Gangguan delusi didiagnosiskan dengan menggunakan kriteria DSM-5 untuk keadaan tersebut yang merangkumi kriteria bahawa pesakit perlu mengalami satu atau lebih hayalan selama 1 bulan atau lebih lama yang tidak dapat dijelaskan oleh keadaan perubatan lain. Untuk menolak keadaan kesihatan atau ubat lain yang mungkin menyebabkan hayalan, doktor mungkin menggunakan ujian makmal dan saringan untuk alkohol dan dadah. Selepas sebab-sebab lain yang mungkin telah diketepikan, orang yang terjejas mungkin dirujuk kepada profesional kesihatan mental. Pakar kesihatan mental kemudiannya akan memeriksa status mental pesakit dengan bertanya tentang pemikiran, perasaan atau hayalan mereka dengan bantuan alat penilaian psikiatri. Cadangan strategi untuk membantu pesakit yang mengalami gejala gangguan delusi. Cadangan rawatan yang pertama adalah pesakit perlu menyibukkan diri. Yang kedua, pesakit perlu bergaul dan bersosial dengan orang ramai. Pesakit juga boleh mencari hobi ataupun minat yang baru untuk mereka melupakan gangguan hayalan ataupun gangguan delusi yang telah mereka alami. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.